الله يا الله 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 يا الله. Maka kita tuan mula bilang. Tulis kat sini lah. Tulis kat sini. Maka kita mula bilang. Mula bilang apa? Yang 13 itu. Yang 13 itu. Lepas tu kalau ikut Abu Hasan Asy'ari, wajib tu 13 je. Daripada 20 ni. Tapi Abu Mansur Al-Maturidi, dia hanya tambah ni. Daripada pandangan dia, dia tambah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Yang nombor 14 sampai nombor 20 ni, kalau ikut kebanyakan ulama kata itu bukan fardu ain. Jadi yang wajib ni 13 saja. Maka kita mula bilang yang 13 itu. Yang 13 itu, apa itu tu? Sifat wajib Allah. Sifat apa tu? Kesempurnaan. Ni 13 ni sifat kesempurnaan. Dekat atas tu kata kan. Tetapi yang wajib tiap mukallaf akan wajib usuli. Tengok dia kata wajib usuli. Wajib usuli ni kalau tak tahu masuk neraka. Yang kat atas tu. Tetapi wajib bagi tiap mukallaf bagi wajib usuli. Satu wajib tahu, dua wajib i'tiqad dengan satu persatu sifat kesempurnaan. Tu dia kata tu. Yang mutamat adalah 13. Faham? Dari 13 ni kita tahu satu-satu. Apa dia tu? Daripada wujud, hidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamu bin nafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayun, sama, basar, kalam. Tu 13 tu. Jadi 13 ni dia panggil apa ni? 13 ni dia panggil sifat kesempurnaan. Okey. Ini sifat kesempurnaan ni. Ni dia. Satu wajib tahu. Ini kita katanya dekat atas ni, dalam minggu lepas ni. Apa yang benda yang kena buat? Satu ni nama dia wajib tahu. Wajib tahu. Tak tahu ni, ni susah ni. Nombor 2, dia katakan wajib i'tiqad. Wajib i'tiqad. Wajib i'tiqad dalam hati kita ni. Wajib tahu pada apa? I'tiqad dalam hati. Tahu pada ilmu. Kedudukan dia kat mana? Akal. Mesti akal sampai satu peringkat al-ilmi fi sudur. Jadi bila ilmu ni dekat akal dan dia lama-lama dia dah jatuh ke hati, itu kalau orang cinta ilmu ni, dia tak kisah. Penat-penat pun dia belajar. Dah cinta. Bila ilmu ni dah fi sudur dan kat situlah nanti baru lahirnya hakikat. Kalau ilmu ni tak fi sudur, dia payah nak lahir hakikat. Kalau etika pun dia tak kuat. Kenapa? Tempat etika ni dekat hati. Dia nak terbit ni dekat hati. Dia nak tumbuh ke hati. Tapi nak tumbuh ni kena ada benih dia. Benih dia apa? Ilmu yang dekat akal
Pup jatuh ke hati. Jatuh ke hati. Lepas tu sasaran dia mesti tepat ke hati. Macam kita memanah malam lah. Pum jatuh bawah. Pum luar kotak. Pum masuk hutan. Dan kali kedua dapat sikit. Kan? Kali ketiga dalam bulatan. Tu baru sekali. Kalau hari-hari, cekap lah. Cekap. Nanti lagi kali ni kita buat betul. Kita panggil semua orang try. Haji Hassan ni, abang saya ni, dia ni certified trainer. Kau certified trainer tak? Ada sijil cikgu memanah. Betul lah. Lepas tu dia tunjuk ni angkat ni, dia ada dia punya, macam orang tahu ajar semayang kan. Ni lelaki angkat, perempuan macam ni. Dia tahu. Memanah pun sama lah. Ni angkat ni, tarik. Tarik ni kali ni. Lepas tu kalau orang ajar mana, dia ada kacip kiri, kacip kanan. Dia kat sini, kat sini. Dia ada kat tebal sini, kacip sini, kat sini. Tarik. Tarik ni angkat. Tarik. Sampai ujung. Pop. Lepas. Ni. Bukan macam ni. Begini kan. Tu teknik-teknik dia. Ilmu ni kena belajar, akal kena faham, lepas tu letak dalam hati. Supaya dari situ bercambahlah, tumbuhlah pokok-pokok itikat. Tahu pokok-pokok itikat. Sebab tu kena letak dalam hati ni. Lepas tu ulama kata al-ilmi fi sudur. Ilmu tu mesti dalam hati, dalam dada. Sudur ni dada. Jadi kesempurnaan 13 ni wajib tahu, wajib itikat. Dan ulama mengatakan dia jatuh pada satu hukum yang nama dia wajib. Ini yang kita belajar usuli ni. Usuli ni apa? Wajib asas. Kalau tak tahu, kalau tak itikat, apa? Agak neraka. Tak tahu, kekal dan neraka. Tahu, tak itikat, kekal dan neraka. Itikat, tak tahu. Itikat, benda salah. Benda salah. Dia ada itikat dengan Allah ni, dia ada. Macam tadi kan kita kata. Dia tahu itikat dia, Allah itu kuasa. Dia itikat, Allah itu kuasa. Dia itikat, Allah itu kuasa. Tapi dia kata Allah kuasa, Allah boleh turun jadi manusia. Salah. You are definitely wrong. Jangan cakap begitu. Lepas tu dekat kuasa ni nanti, belajar takluk. Ni kena datang. Jadi takluk. Takluk ni nak cerita ni, takluk. Apa takluk ni? Nanti bulan puasa kita plan lah, buat 3 hari ke tak apalah. Tak apalah, saya korban lah kelas dekat surau saya lewatkan, tak apa. Syawal. Bulan puasa boleh buat juga kalau nak. Bulan puasa pun cantik juga. Payah fikir makan-makan. Kali makan ni buka puasa dengan sahur. Dia sahur dia boleh buat kot. Kalau tak sahur kita bawa le Maggi. Rasanya boleh sahur kot. Kat masjid lah, kat bawah tak muat. Kat bawah ikut dia rosak lah satu. Saya jadi imam depan berpeluh. Tak apalah, kita pergi dalam masjid ramai kan. Siang-siang kita belajar, malam tak belajar. Malam kita pergi masjid. Lepas tu malam kita buka surau. Siapa nak mengaji, datang mengaji. Cantik juga bulan puasa. Sini dia. Yelah. Bulan puasa kau travel jauh, penat travel dia. Kita nak belajar 3 hari. Kan sampai sana dah pengsan. Penat. Kalau bulan puasa hujung minggu free. Betul je cakap. Tapi tak semua boleh ikut lah. Ada yang nak masak untuk anak kan. Tu nak kena fikir tu juga.
Mungkin boleh buat survey lah, buat survey dulu. Kita dapat 30 ke, okey lah. Jangan lama-lama lah, 3 hari dalam macam ni lah. Takutkan suami mengajuk pula. Aku nak makan kerabu mangga belacan, bergaduh pula macam Encik Ramli. Susah juga kadang-kadang kan. Kita faham lah juga. Ini sifat kesempurnaan ni pegang dalam hati betul-betul aku mesti tahu. Aku mesti tahu, betul-betul tahu. Mukhalafatuhu binafsi. Mana pun tak reti. Macam mana pun tak tahu. Apa dia bersalahan Allah dengan segala yang baru. Baru ni apa? Baru ni makhluk. Baru ni makhluk. Apa makna bersalahan? 3 perkara. Satu dari segi zat. Satu dari segi sifat. Satu dari segi perbuatan. Macam mana, apa makna sifat dia tak sama dengan sifat makhluk. Apa makna zat dia tak sama dengan zat makhluk. Apa makna perbuatan dia tak sama perbuatan makhluk. Benda utama apa? Perbuatan dia beri bekas. Perbuatan makhluk tak beri bekas. Perbuatan dia mendengar, melihat, tak ada perkakas, tak ada telinga, tak ada apa. Kita nak buat apa-apa ada perkakas. Allah buat bumi tak ada perkakas. Buat bumi jadi bumi gitu. Sifat dia macam mana? Sifat dia bukan arat. Sifat kita arat. Kita boleh bercakap benda ni. Kenapa kita bercakap? Sebab kita tahu. Kenapa? Tak tahu dosa. Nampak? Tak tahu dosa. Dosa apa? Allahu Akbar, wajib usuli. Tak tahu? Kekal dan neraka. Biarlah datang sini 3 hari penat, kejap, letih, penat. Kelas sampai ada berapa kuliah semua kita ada? 12. 12 kuliah kita ada tau. Tak apalah penat sikit. Tak apa, ya Allah. Biar aku penat. Janji kau jangan saya aku neraka. Niat macam tu pun tak apa lah. Lepas tu, itikad. Faham pula itikad ni apa? Itikad ni apa? Yakin. Perasaan dalam hati. Meyakini sesuatu. Itu nama itikad. Dan kita dah tahu, maknanya itikad kita ni mesti dah sampai peringkat jazam. Malam tadi ada mimpi tak? Jazam. Mimpi apa? Bangun-bangun ni, jazam, amboi. Pingsan. Dia nak sampai berdemam panas. Tak apa. Kita ikut upaya kita lah. Maknanya jazam ni dah ada dalam sudur. Apa tanda dalam sudur? Apa tanda jazam yang ada? Bila tanya, apa jazam? Yakin yang tidak diselahi oleh syak zan waham. Apa syak? 50-50. Apa zan? Berat pada yakin. Apa waham? Berat pada tak yakin. Tapi ada yakin. Sedikit, tapi berat tak yakin. Jadi kalau kita boleh jawab itu, maknanya al-ilmi fi sudur bab jazam. Jazmun sudah ada nanti. Tanya lain pula. Dah ada nanti. Apa maksud dia? Hukum akal. Hukum apa? Nafi dan isbat. Akal apa? Akal hakim yang menafikan atau mengisbatkan. Isbat apa? Menetapkan. Al-ilmi fi sudur. Tapi nak dapat ke masuk dalam dada ni, macam-macam ujian lah kadang-kadang. Jemu, bosan, macam-macam ujian datang. Orang kata, kau ni belajar je. Macam-macam orang kata. Nak kata pula suami, kau ni belajar je. Baju aku kau tak gosok. Kau ni belajar je. Aku berapa kali bekal kedai ni dah sedap. Amboi suami pula nak masak. Allah nak tengok keikhlasan kita kan. Dia uji kita macam-macam. Sampai satu tahap kita dah lulus ujian ni dan kita boleh handle ni, barulah Allah Ta'ala akan ambil apa yang ada pada akal kita, dilepaskan pada hati kita. Waktu tu kita ada hadis. Dan hadis ni tersimpan dengan baik. Selagi tidak ada dosa yang dilakukan secara berterusan. Tak ada dosa besar. Ada dosa besar, dia lagi. Kenapa? Bila titik hitam dosa datang, dia tak menduduk kat kita. Kenapa? Dia berbusuk, guru kata.
Hati ni dia bau busuk. Dia bau busuk. Busuk rohani ni. Dosa datang, dia bau busuk, dia keluar. Waktu tu nanti kita malas nak belajar. Tiba kita pegang benda-benda yang pegangan kita, alah nak belajar apa? Darjah 2 kan nak belajar. Dia kata. Ada penasihat dia ni. Yang busuk tadi tu lah penasihat. Dia kata Nabi dulu tak cakap pun dengan sahabat dia. Belajar qiyamu bidang si. Nabi dia ajar cara lain. Dia ajar cara direct. Kita ni sebab jauh dari Nabi. Dia susun ilmu-ilmu ni. Ingat sifat 20 ni wajib tahu, wajib iktikad. Dua benda lah. Nak tahu, tak ada cara lain, kena belajar. Okey. Anak-anak, mari kita mula bilang sifat-sifat kesempurnaan. Itu bahasa dulu. Budak tadika kan, mari sama kita bilang. Tengok. Dalam TV. Mari sebut nama burung. Guru ni dia cakap ni macam cara dia ajar anak dia. Kan? Mari kita mula bilang. Bilang-bilang ni orang Singapura cakap tau. Aku bilang sama mak aku. Betul lah orang Singapura cakap bilang. Betul ni? Betul. Engkau buat aku bilang sama datuk aku. Ni bilang. Bilang Singapura tu maknanya cakap. Beritahu. Ini bilang ni count. Indonesia ke apa? Bilang. Penang, Ustaz, Penang. Bilang Pulau Pinang pun cakap. Orang Minang pun kata bilang. Pulau Pinang. Pulau Pinang pun kata bilang je. Mamak. Oh mamak lah. Aku bilang sama itu orang. Dia ni style dia lagi seronok dia tengok. Saya suka tengok dia cakap. Ini betul? Betul. Itu kalau betul dia, geleng tu dia impression ni. Betul. Memang baru orang ni baik-baik. Orang mamak ni memang baik. Pemurah. Orang bulan puasa Masjid India. Hari-hari makan kambing. Masjid India dulu, sebelum COVID. Nak pergi makan kambing macam mana? Hari-hari dia orang ni, pelatuan ni, dia muslim ni, hantar kambing. Oh, kenyang makannya. Itu bilang ni maknanya orang beritahu lah. Orang bilang lain ladang, lain belalang. Siapa nyanyi tu? Dia duduk pun? Bukan. Tentu saja lain orang, lain kumisnya. Deloitte Rosad. Tengok ada orang cakap Deloitte. Tengok otak-otak cakap Deloitte. Kulitku. Kan lagu dulu kan? Deloitte. Deloitte tu nama apa tau sebenarnya tu? Nama kapal. Dia yang grup ni kebanyakannya bekas tentera laut. Jadi mereka mengambil tempat mereka bekerja tu. Deloitte. Pertama, dia orang Minang punya lagu yang macam lagu Malaysia buat dulu kan. Kalau aku tahu ya omak, kalau aku tahu lagu tu. Tu lagu orang Minang tu tapi dia jadi di betul boh? Ya, Ustaz. Yang licin ya sayang jalan yang licin lagu tu. Saya ni dulu masa saya remaja kan saya suka dengar lagu kan. Tapi bila dah belajar tu minat nasyid pula lah. Kak Ran nasyid itu yang cipta lagu. Itu yang beli ni. Jadi kawan untuk berketuk lah. Penat-penat kan, letih kan, ketuk. Ini saya beli dulu ni masa Syria mula perang. Bila Syria mula perang, ada kan kawan kata, bang kau nak beli? Orang tahu saya minat beli. Abang nak beli ni lah. Nama dah buka. Dia orang tengah lelong mana ni? Dia orang lelong depan kedai. Ni. Ni nama dah buka. Ini berat tau. Ini kalau pegang, kalau kena kaki, terbuka kaki. Ni macam kompang. Dia bunyi sedap. Dia macam kompang. Kompang kalau kita lama tak pakai, dia kompang ni, dia elok. 2 hari jemur. Ni tak jemur ni, dia fiber. Sini boleh pukul. Kenapa dia begini ni?
Lepas tu, diorang kata ada budak SMS. Budak ni lah, budak ni. Tahu Diwani tak Diwani? Kumpulan Diwani, penyanyi tu, Ustaz Asnul Jamal. Geng-geng diorang ni lah, kumpulan ni lah yang cakap dia. Apa nak lah dia? Diorang panggil saya abang, apa nak lah? RM300 tu dapat. Ini, kalau di Malaysia ni, 1,000. Tapi masa tu diorang dah takut, dah kena bom lah. Kedai-kedai dah banyak kena bom, jadi dia takut, kedai dia kena bom. Diorang lelong barang, termasuk ni lah. Abang nak 300, saya bawa balik. Wah, bawa balik lah. Ini memang Syria punya, dekat negara Syria punya. Dia bawa balik. Ada sarung dia. Dia duduk beg tu. Saya dulu kalau motivasi kat sekolah, saya layan budak-budak dengan ni. Kudung kedegang. Pantai lah suara macam katak ke apa, tak kisah. Ni budak-budak ni diam. Mari kita bilang. Apa? Wujud, tengok dalam kitab lain, dia sebut wujud. Dalam kitab lain, dia sebut wujud. Dalam kitab ni, dia sebut wujud zati. Nampak ni? Dalam kitab ni. Dalam kitab lain, dia sebut wujud kan? Allah wujud qidam baqa. Tapi paku iman, dia kata wujud zati. Sebab apa? Salah satu daripada rukun syahadah, ingat rukun syahadah, ada 4. Ingat? Yang pertama apa? 3 isbat pada Allah, 1 isbat pada Rasul. Ingat 3 ni yang pertama dia apa? Mestilah dia mengisbatkan Allah itu wujud dengan zat. Tu wujud zati tu. Yang kedua, mestilah mengisbatkan Allah itu wujud dengan sifat. Nombor 3 dengan perbuatan. Ini rukun syahadah. Lepas tu nombor 4, wujud akan mempercayai adanya wujudnya Rasul dan percaya pada segala khabar Rasul. Benda ni tak susah. Tapi dia kena tahu dia kait sini. Betul tak? Macam Syaiwan lah. Syaiwan kan dia ajar masak tengok. Kita guna bawang ni. Tapi kalau dekat negara ni, mereka guna bawang ni. Dia punya expert tu. Orang-orang sana ni, dia boleh cerita tempat lain punya masakan ni. Tu nama expert. Tu pengalaman dia tu yang mengajar tu. Kita ni bila kita belajar tauhid ni, kita belajar sana, kita belajar kitab ni, kita tengok ni, dia ni. Dan kita boleh kaitkan ilmu-ilmu yang kita benar belajar ni, rukun syahadah ni, kita boleh kaitkan dengan sifat 20 ni. Dan mereka memang berkait. Kena belajar, mudah-mudahan Allah izinkan kita lah. Allah izinkan saya dan semua kawan kat sini dapat sampai peringkat tu. Al-ilmi fis sudur. Tapi itulah yang saya cakap kan. Saya syukurlah yang kawan-kawan yang nak tumpang ilmu yang saya nak bagi ni, tu saya kata semalam kan, baik-baik. Tak pernah lagi orang nak cabar saya ke, nak marah saya ke, baik. Memang jenis diam lah, marah diam, tanya pun diam, tak jawab. Tu yang paling best lah. Tanya diam, faham tidak. Ada makcik kampung Medan dulu dah tak ada lah. Tak tahu dia dah meninggal ke, dia sakit ke. Dia kalau depan dia, makcik faham tak? Dia sakit kan makcik kan? Saya sampai fikir kan, agaknya makcik ni tengok janggut aku, dia fikir dia masak suun ke apa? Makcik faham tak? Faham tak? Tak jawab lah. Ngeri. Dia orang tu memang gitu kan. Macam semalam lah, ambil gambar. Freestyle. Tu orang tua. Tapi kalau freestyle, ni masih lagi boleh muda sikit lah. Sikit muda sikit lah. Freestyle. Tapi turun tangga, alah, ini yang kemalan ni. Tak apa untuk belajar Allah, apalah adanya sakit kaki kalau mendapat syurga. Betul Apalah adanya sakit kaki kalau Allah sayang kat kita. Apa nilai? Fizikal sakit, tapi hati ni Allah sayang. Bila hatinya Allah sayang, kita belajar, kita rasa seronok Nak berpisah daripada majlis ilmu, rasa sedih, rasa.
Padahal boleh datang lagi Pulang Balak ni kau jauh. KL sejam setengah je. Boleh bercerita berapa jam ni? Kan? Jam setengah dekat 2 jam kot. Kalau berhenti kencing. Abang kata perempuan berapa jam sampai? 2 jam. Dekat 2 jam Dekatlah maknanya. Tapi yang menyedihkan kita bukan tempat ni. Tapi ilmu yang kita dapati. Tu saya kata benda ni miracle loh. Miracle. Apa miracle? Dia datangkan rasa cinta. Bukan kita berpisah apa, kita pisah pada ilmu ni. Wujud zati. Apa? Yang wujud tu zat. Dia kait dengan apa ni? Dikaitkan ia, tulis ke nota sini. Dikaitkan pada rukun syahadah yang pertama. Ni. Dikaitkan, ni nama dikaitkan. Dengan rukun syahadah yang pertama. Apa dia? Mengisbatkan Allah itu wujud dengan zat. Ini mengisbatkan ni. Mengisbatkan tak semak Amru. Allah itu wujud dengan zat. Kitab lain kata wujud. Kitab ini kata wujud zati. Kenapa dia tak kata wujud sifat? Kenapa tak kata wujud perbuatan? Kenapa dia kata wujud zat? Kenapa dia kata wujud zat? Ini kalau ngajar ni orang tanya, Ustaz, kitab lain kata wujud kitab ni kata wujud zati. Kenapa kata wujud zati? Apa jawab? Wallahu a'lam. Satu kaitkan rukun syahadah. Kenapa soalan kedua kenapa dia kata tak kata wujud sifat? Kenapa dia kata wujud zati? Wujud zat. Tak sama dengan makhluk. Kenapa dia kata zat? Sedangkan Allah ni wujud dia ada sifat. Wujudnya ada perbuatan, betul tak? Kenapa dia kata zat? Ini yang nak kena prepare lah kalau mengajar lah. Tadi kata kenapa wujud zat? Wallahu a'lam. Kenapa dia tak wujud sifat? Wallahu a'lam. Jawablah Sofiah. Sofiah dah belajar kat sekolah agama. Salah tak apa. Okay, dengar Abi jawab. If you are wrong, please correct it. Maybe your answer is not accurate. Betul? Kenapa? Malu. Terus nak berbesan dia. Gurau-gurau kawan. Okey. Kenapa nama dia zat? Kenapa tak kata sifat? Kenapa? Daripada zat inilah lahir. Soalan jawab apa? Jawab tu. Tengok tu lah. Biar tak keluar agama. Tak payah kau dia. Kau dia yang makcik. Tak payah nanti kau jadi makcik nanti. Baru nak belajar. Tak apalah. Itu pun rezeki juga tu. Guru kata kan. Kadang-kadang ada eloknya kita belajar masa tua. Jadi kita tak sibuk bagi kita tua dengan lalai. Sebab Allah nilai masa hujung. Allah nilai kita masa hujung kita ni lah. Masa senja ni lah. Dulu ingat tak lagu kan? Senja kala, mari kita pulang. Pulang mana? Dulu akak nyanyi kat sekolah kan. Senja kala. Hari ni, malam ni tengok maghrib nyanyi. Senja kala, aku tak lama lagi nak pulang. Kenapa dia kata senja kala pulang? Lepas tu orang Melayu punya perkataan dia ada banyak pengajaran tau. Kita ni umur dah senja, nampak? Dah maghrib. Dia kata dah maghrib Kenapa? Mari kita pulang. Pulang mana? Pulang pada pencipta.
Mula pulang kita ni Allah sayang kita. Marilah padaku hamba-ku, jadilah engkau apa? Hamba-ku dan masuklah engkau syurga-ku kan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ni yang dikatakan zat. Kenapa dikatakan wujud zat? Daripada wujud zat ni, bila ada zat, mesti ada sifat. Bila ada sifat, maka ada juga pada dia af'al. Af'al apa Solehah? Perbuatan. Lepas tu habis hantar Solehah sekolah swasta, bayar yuran 400. Dia dulu sekolah Abim. Lepas tu form 4 sekolah Mahat apa? Ahmadiyah. Bukan Ahmadiyah. Apa nama sekolah tu? Ahmadi. Mahat Ahmadi. Mahat Ahmadi. Lepas tu nama dia Siti Nur Solehah. Amin. Nak tulis Ahmadi pula. Apa ni? Af'al Ahmadi pula. Katakan Kak Ros dengan kita berbesan Kak Ros. Saya seronok sebab ipar-ipar saya belajar dengan saya. Ni Muntazah ni ada ipar saya, Masita, tu kakak ipar saya. Diorang belajar online lah. Tu jauh kan. Tu Haji Hassan, tu abang saya, kakak saya pun kadang-kadang masuk. Kakak nombor 2 tu Fauziah pun masuk. Saya seronok lah tengok diorang ada. Jarang orang nak belajar dengan adik-beradik ni. Betul tidak? Jarang. Bila ada zat, ada sifat. Bila ada sifat, ada af'al. Af'al ni kita tulis di sini. Nanti sekarang ingat, nanti balik baca apa al ni? Apa benda al? Perbuatan. Jadi Allah ni, dia wujud dia pada zat dia. Dia ada zat. Bila ada zat ni, ada sifat. Bila ada sifat, ada af'al. Sebab itulah dia tak kata, wujud sifat. Dia kata, wujud af'al. Dia kata. Tapi dia kata, wujud zati. Dengan makna, ada Allah itu. Dengan makna, ni. Wujud zati ni dengan makna, apa tak pergi ambil lemak lepas nak makan ni. Ustaz apa ni? Kau takut nasi lemak habis ni? Makcik-makcik ni kan makan. Dia 3-4 sudu. Orang tua. Dia tak makan banyak-banyak. Kau jangan risau lah. Tanya makcik-makcik ni makan banyak mana? Banyak makan. Orang tua-tua man tak banyak makan. Dia orang tua-tua ni dia banyak tidur. Dia letih. Tapi makan dia tak ada apa-apa. Selalunya gitulah. Tapi kalau orang muda tidur banyak, makan banyak. Apa? Kau semalam tahajud ni mana? Okey. Dengan makna. Okey. Dengan makna. Dengan makna maksud apa? Ertinya maksud apa? Dia hurai ni dari segi istilah. Kalau wujud ertinya ada. Wujud ni bahasa apa? Kalau wujud ni bahasa apa? Bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu tau. Wujud ni bahasa Arab. Semua ni bahasa Arab. Mukhalafatu lil hawadis. Baqa' ni bahasa Arab. Kita kata dia telah kembali ke alam baqa'. Dia telah kembali ke alam kekal. Baqa' ni bahasa Arab. Jadi bila baqa' itu ertinya kekal, itu adalah makna dari segi bahasa.
translate from Arabic to Malay. Sekarang ni wujud ertinya ada. Itu translate. Itu translate. Tapi bila dia kata ertinya makna ada Allah itu tiada siapa menjadikan dia. Maknanya ada Allah, ada ni wujud lah. Dengan makna, terletak pada ni. Wujud Allah tiada siapa yang menjadikan. Atau perkataan yang selalu pakai, cipta. Cipta. Tak ada siapa yang ciptakan Allah. Tak ada siapa yang ciptakan dia. Wujud Allah ni tak ada siapa yang ciptakan dia. Itu makna dia. Tapi kalau dari segi bahasa, maknanya ada. Nanti kalau kita belajar dulu kat bodoh-bodoh kan, ustaz-ustaz ajar apa? Allah itu ada, lawannya tiada, dalilnya alam ini. Allah itu kudam, kekal, sedia, lawannya baru, dalilnya alam ini. Ini kita tengok ni. Dalilnya baru alam, dalilnya baru alam, dalilnya baru alam. Kita akan tengok betul ni. Dalilnya baru alam, dalilnya baru alam. Itu baru-baru alam ni dalil apa? Itu dalil dikatakan dalil akal. Dengan memikirkan barunya alam ni, kita akan kata Allah ni wujud. Tiada siapa yang ciptakan Allah dan bukan dia jadi sendirinya. Bukan dia cipta diri dia. Faham Bukan dia buat diri. Tapi dia, wujud dia, sedia. Kalau dia cipta diri dia, maknanya satu masa dia tak ada. Betul tak? Lepas tu baru dia ada. Sedangkan kita dah pegang dengan yakin, Allah ini tidak ada permulaan. Kenapa? Dia dipanggil qadim. Kenapa? Sifat dia yang qidam. Allah, Ustaz pening, Ustaz qidam pun tak faham, qadim pula. Tak apa. Tak faham tak apa. Nanti dengar lagi sekali. Tak faham tak apa. Dengar lagi sekali. Sekali sudah faham jatuh cinta betul saya cakap ni. Jatuh cinta dengan tauhid ni, dengan ilmu agama ni. Masa tu nak belajar buat kalimat putar pun tak selera. Belajar 10 kali buat tidak. Kodok je pagi. Buat tak jadi. Dia punya putar tak jadi. Sila putar. Dia patut putar kat sini, dia jadi putar kat sana. Tapi kalau buat sendiri ni buat dia, telan je. Belajar ni macam kita memanah. Sekali ni tak pandai. Tapi kalau hari-hari macam ajar asal malam. Dia trainer. Dia selalu ajar orang mana. Ini dia rehat ni. Masa dia rehat dulu, dia aktif. Sampai Putrajaya pergi. Dia Purwita. Dia hari-hari. Dia ngajar, dulu dia ngajar kat surau, budak-budak muda. Dia ngajar kat Fidah. Kat Fidah, tu yang bawa ni tu. Nak ajak dia, nampak dia pun tak berapa ni kan. Tak apa sihat. Baru nampak dia tidur dekat bawah. Lepas maghrib tidur kat kursi. Nak pagi kat Fidah pun tak jadi. Tak apalah. Dengan makna wujud Allah, yakin dia ni satu. Tak ada siapa cipta. Kenapa? Kenapa cipta? Kalau ada yang cipta, maknanya Allah itu makhluk. Kenapa? Dia baru. Kenapa? Bila ada yang buat, maknanya dulu tak ada. Sebab ada yang buat. Tapi dia bukan itu. Dia bukan baru. Dia qidam. Bila kata dia qidam, menafikan Allah itu ada permulaan. Sebab tu qidam ini nama dia
Nama dia sifat apa? Nama dia sifat apa? Kizam bakor mukhalafah wajib salbiyah. Salbiyah. Salbiyah dari perkataan salbun. Salbun mana apa? Nafi. Bila kita kata kidam nafikan Allah itu apa? Ada mula. Ada mula. Bila bakor kita kata nafikan Allah itu ada binasa. Bila mukhalafatul hawadis menafikan Allah itu serupa dengan makhluk. Qiyamuhu binafi menafikan Allah itu bergantung dengan benda lain. Wadaniyah, esa menafikan Allah itu berbilang-bilang 1, 2, 3, 4. Itu nanti belajar kat wadaniyah. InsyaAllah kalau belajar, saya cakap banyak kali, dengar, lepas tu cuba jawab, dengar. Lama kita faham. Lama kita lepas wajib usuli. InsyaAllah. Ini nak melepaskan diri ni. Nak melepaskan jerat-jerat usuli ni. Lepaskan sesuatu. Susah sikit tak apalah. Catit, penat nak catit, penat nak dengar, penat duduk. Sakit pinggang, sabar sikit. Tak apa. Dan bukan ia jadi dengan sendiri. Kenapa? Kalau kita kata ni tak siapa cipta, habis siapa cipta dia? Jangan cakap dengan anak-anak, Allah ni dia buat diri dia. Ni salah. Bukan dia buat diri dia. Dia sedia ada. Macam mana? Sedia? Macam dia? Memang dah ada. Macam mana? Dulu tak ada? Tak. Dia sedia ada. Faham tu je, sedia ada. Nak faham sedia ada ni, faham yang bukan sedia ada. Apa? Baru. Apa? Ada mula. Baru. Ada mula. Faham itulah. Oh, seronoknya belajar. Rasa macam ada benda masuk dalam hati. Sum. Iman? Semal etika kan. Kalau kau nampak aku tuju kan? Nampak aku tuju ni kolam. Nampak? Tiba-tiba keluar kat sana. Apa nak? Dia cakap, Ustaz, jom kita try. Ya ke Ustaz boleh menyelam? Malam tunjuk dengan dia. Malam dia seorang yang dapat ilmu. Macam mana nak mandi wajib dalam kolam? Senang berdiri je kan? Nawaitu rabbal hadasil akbari lillahi ta'ala. Mandi terus. Keluar kat tebing je. Muka selamba je. Orang tak tahu mau mandi wajib tapi kalau aku kau mandi wajib tau. Kalau aku tunjuk kat kau tanya aku, macam mana Ustaz mandi wajib dalam kolam? Aku tunjuk. Tak payah buat macam ni. Maksud dalam air kan aku buat macam ni kan. So kalau macam ni sebab aku dah timbul. Payah macam ni. Buat macam cerita Atlantis tu. Malah dia tanya, Ustaz, mana orang lelaki lain? Alamak, orang lelaki ni semua payah aku kan. Mana nak pergi berenang? Dia kata, Ustaz aktif Aku muda lagi mancing. Kan tidur orang kan lain kolam tu. Berlepas. Okey. Dengar tak? Ada, sebelum kami mandi, ada orang mandi dah bawa anak. Bila aku masuk kan, kata, Mak, air panas kan? Agak budak kata dia tak. Mana tak panas, budak ni kencing. Dia kata anak dia kecil dalam kolam. Ya, betul. Dia kata, kalau tak panas, budak ni kencing. Ada anak dia yang dia dokong-dokong masuk kolam tu. Dia kencing dekat. Kau dalam air mana? Tapi air banyak kan, tak apa, air banyak. Allah, kencing dalam kolam. Nanti lagi datang kita mandi lagi man. Sekali kalau datang lagi sini kita mandi. Swimming pool. Dan mustahil tiada. Okey. 3 benda. 3 benda kena diikat. 1, wujud dia tak ada siapa cipta.
Dua, wujud dia bukan dengan sendiri. Tiga, kena iktikad mustahil Allah itu tiada. Iktikad ni, satu wajib tahu mana wujud, satu wajib iktikad wujud ni mana apa? Ada. Tu cukuplah mana ada. Tapi iktikad dia apa? Tiga. Apa iktikad dia? Tak ada siapa cipta Allah. Satu. Ini susunan dia ni, ilmu dia ni. Dua, dia tak jadi dengan sendiri. Dua. Dan nombor tiga, mestilah mengiktikadkan apa? Nombor tiga? Mustahil Allah itu tiada. Mustahil Allah itu tiada. Tiga benda ni lah. Kalau kita tengok ke atas ni, kita tengok dekat atas, ini, wajib tahu. Ni, wajib iktikad. Wajib tahu ni maknanya Allah ni wujud. Kita tahu Allah ni wujud. Wujud apa? Wujud zati. Wajib tahu. Tahu mana apa? Faham. Zatnya apa? Zat Allah. Wujudnya apa? Ada. Okeylah, cukup. Lepas tu, apa yang nak tahu? Dia ni tak ada siapa cipta. Dia tu Allah. Lagi satu, dia tak jadi dengan sendiri. Nak tahu tu. Lagi satu, mustahil bagi dia tak ada. Nak tahu. Dah tahu tiga ni, iktikadkan tiga jadi. Iktikad ni kat mana? Iktikad dalam hati. Bukan dekat mulut. Mulut ni cakap. Iktikad dalam hati. Itu nama dia kita beriman dengan sifat kesempurnaan dia yang nama dia wujud. Macam tu. Proses untuk melepaskan ikatan usuli ni kat badan kita dengan cara gitu. Lepas tu panduan kitab ni lengkap. Kitab bagaimana dia ringkas. Lepas tu saya ambil kitab-kitab lain, sebuah slide ni banyak kitab lain. Kita belajar dulu, kita masukkan. Okey. Satu, hendaklah iktikad dengan jazam. Satu. Dua, hendaklah benda yang iktikad itu benda betul. Betul apa? Wujud ada. Itu betul lah. Lawan tiada. Itu betul. Nombor dua, an-dalil. Jazmun bil haq, bertepatan dengan betul. An-dalil, ada dalil. Sebab tu dia sebut benda ni, dia tiga dia kata ni. Apa dia kata jazmun? Ini etikad ni. Dekat mana dia kata? Dekat atas. Mengetahui dan etikad dengan tafsir dekat atas. 13 sifat kesempurnaan. Mengetahui dan etikad dengan tafsir. Tafsir mana apa? Detail. Kalau kita kata kita etikad dengan ijmal, apa perkataan dia? Mengetahui Allah ada sifat-sifat kesempurnaan. Itu nama ijmal. Allah ada sifat kesempurnaan. Cukup ijmal. Dan tapi dia iman ni kena satu ijmal, satu lagi tafsir. Tafsir apa? Boleh sebut satu-satu. Wujud, qidam, baqa. Itu nama dia iktikad dengan tafsir. Nak iktikad apa pada wujud? Iktikad Allah itu wujud, zat dia tak ada cipta. Allah itu wujud, zat dia tak cipta dengan sendiri. Allah itu wujud, mustahil dia tak ada. Faham tak dia flow ni? Yang penting ni flow dia ni. Detail ni kita faham. Tapi kita nak melepaskan wajib usuli ni kita tak faham flow. Sifat kesempurnaan ni saya ulang balik. Sifat kesempurnaan ni wajiblah dia beriman, dia percaya. Dan cara dia beriman itu ada dua. Satu cara ijmal. Ijmal ni rangkuman. Cara borong. Apa dia? Dia yakin, dia percaya Allah ni memiliki segala sifat kesempurnaan dan tidak memiliki segala sifat kekurangan.
Itu cara dia, nama dia ijmal. Ijmal. Lepas tu disyaratkan pula tafsil. Ta, fa, sod, ya, lam. Tafsil. Tafsil ni detail. Ijmal ni, dulu kalau guru Kelantan kata, cara borong. Demo kena yakin cara borong. Tapi tafsir ni demo kena yakin, kena faham, kena tahu, kena belajar. Satu. Gitu. Demo kena yakin sunggoti dia kata. Belajar dengan guru Kelantan. Dulu arwah Samanu belajar kat Kelantan, tapi tak kat Kelantan. Dia orang Selangor, dia Jawa. Dia orang Puchong. Tapi dia kahwin dengan atuk guru. Atuk guru tu orang Kelantan. Dia ngajar kami tak belajar Kelantan. Dia cakap berumpul lah. Tapi kalau belajar dengan Babadin ke apa, tu memang cakap Kelantan. Saya dulu session kalau kat Kelantan kadang-kadang malam-malam tu pergilah surau. Dengarlah kuliah-kuliah kitab ni. Dengar hibung ketawa. Kenapa dia cakap yang ketawa? Dia tak faham dia cakap apa? Dia cakap dia original Kelantan Siamnya. Payah sikit nak faham. Bolehlah faham tapi tak dapat semua. Siapa? Kalau dia kena dengar dekat-dekat. Dia pining. Pining pun kalau saya tak faham. Tapi bila saya pergi rumah dia kan, faham dia kan? Duduk depan dia. Duduk depan dia main handphone. Saya tengok video. Orang hantar YouTube. Ini anak murid kami. Awak dia belajar dengan aku. Dia cakap saya lah. Saya rasa dengan dia, saya dengan orang, saya rasa cakap ni. Saya diam, tak pernah cakap dia. Lepas tu bila dia buka begitu, Ustaz dah main. Kenapa dia panggil aku Ustaz ni? Dulu dia panggil saya abang. Lepas tu dia duduk je, saya tengok video, anak murid saya hantar. Dia kata, ni macam kenal. Ini anak murid aku. Dia cara dia lawak-lawak gitu lah. Dia kata saya ajar asas Ustaz. Bagus. Jangan berhenti. Terus. Sampai mati. Wah, dia bagi semangat tu, saya seronok. Ajar. Terus. Bagus. Asas Ustaz. Tak apa. Mereka asas pun mereka tak tahu. Dia kata gitu. Dengar dia cakap pining original. Mereka tak tahu. Dia kata, boy. Giling-giling kepala dia cakap. Dia 3 Okey. Sekejap ni saya dah tunjuk flow ni. Flow yang saya cakap ni. Supaya kita boleh catat, supaya flow ni kita boleh faham. Ini dia janji dengan dia bulan Syawal datang lah. Kita kena datang. Walaupun kita tak bawa orang, kita kena datang. Kena datang lagi orang. Bawa siapa-siapa. 3 pagi kita kan. Kau tak bawa kubah lah. Nanti dia tanya. Kata nak main, mampu aku. So dia dah kata, tadi saya nampak Ustaz tak ada dalam kelas boy. Okey, tengok sini 13 sifat kesempurnaan. 13 sifat kesempurnaan. Inilah yang dikatakan sebahagian daripada sifat 20. Ini dikatakan sebahagian daripada sifat 20. Saya dah sebut itulah. Sifat 20. Okey. Maknanya apa yang kita kena buat pada sifat 20 ni, macam saya cakap dekat slide sebelum ni, satu kena tahu macam mana? Satu persatu. Dan tahu satu persatu ni, lepas tu nak kena iktikad. Iktikad pula. Nak kena yakin lah. Nak kena iktikad. Iktikad macam mana? Iktikad dengan jazam. Satu persatu.
Ini tahu satu persatu. Ini iktikad satu persatu. Bila kita kata satu persatu inilah yang dikatakan ini. Ini dikatakan beriman cara tafsil. Ini ya tafsil. Tafsil ni cara apa? Terperinci. Kalau nak bahasa Melayu ni, orang putih kata detail lah. Beriman cara terperinci. Tapi bila dia kata macam ni, Allah itu memiliki sifat kesempurnaan yang tiada terbilang banyaknya. Ni. Allah itu memiliki sifat kesempurnaan yang tiada terbilang banyaknya. Okey. Dia yakin begini. Tapi dia bukan tak yakin, dia tak tahu satu persatu. Jadi kalau macam ni dinamakan orang itu beriman secara ijmal. Ini beriman secara ijmal. Tetapi yang dikenaki beriman secara ijmal dan beriman secara tafsil. Ini satu. Ini satu. Ini satu. Ada tu. Ni. Jadi gabungan dua ni lah yang dinamakan wajib usuli. Ni wajib usuli ni. Mula-mula kena yakin Allah ni dia memiliki sifat kesempurnaan yang tiada bilang. Bukan 13 saja. Bukan 13 saja. Tapi mutamadlah kepada mazhab kita, mutamadlah pada Ahli Sunnah wal Jamaah, dia mesti tahu satu persatu, kurang-kurangnya 13. Nak tahu satu persatu ni nak kena belajar dengan detail. Tengok kita kat PD, kita belajar mukadimah sifat 20, kita belajar wujud qidam. Qidam setengah. Dekat sini 3 hari. Kita belajar qidam baqa. 3, mukhalafatul hawadis. Average dia 1 hari 1 tu. Average dia 1 hari 1 tu 5 kelas tu. Gitulah rupa belajar tauhid. Tak boleh belajar 1 hari khatam P20. Tak boleh. Boleh lah baca tapi tak faham lah. Ni wajib usuli ni. Benarlah ulama kata tak ada yang lebih bahagia daripada mengenal Tuhan kau. Tak ada yang lebih bahagia. Siapa dah dapat rasa macam ni, kekalkan. Kekalkan. Siapa dapat rasa ni, kekalkan. Kenapa ulama kata gitu? Sebab nikmat paling besar di syurga, tengok Tuhan. Tengok dengan mata. Tapi kat dunia tak boleh nampak. Nikmat yang besar di dunia, kenal dia, hingga boleh rasa dia. Rasa dia yang bagi sihat, dia yang bagi sakit, dia yang bagi makan, dia yang bagi kuat, dia yang bagi lemak, dia yang bagi bahagia, dia yang bagi ujian. Rasakan. Nikmat rasa tu yang dikatakan bahagia sebab rasa tu hati. Kita belajar mambadi ilmu tauhid. Mambadi apa? Pembukaan kan? Mukadimah. Ada 10 kan? Dalam tu dia kata, apakah faedah belajar ilmu tauhid? Kan dia kata apa? Mendapatlah ia akan bahagia dunia dan akhirat kan? Itulah ingat tak? Okay. Dunia bahagia. Ujian tak ada. Dunia ni negara ujian kan dia kata. Dunia ni negara bala dan ujian. Ujian dia tak ada.
Tapi hati yang menerima ujian ni dia rasa bahagia. Kenapa? Dia ada Allah di sisinya. Bukan zat Allah tu. Dia ada Allah bersama dia. Kenapa? Dia ada rahmat Allah bersama dia. Sebab bila kenal Allah, maknanya Allah akan beri rahmat sebab kita kenal dia. Tu saya kata belajar sifat rukun ni betul. Cuba faham, ulang-ulang. Okey. Dah, duduk. Sarapan. Pukul 9.30 sambung. 9.30 baca apa? Kamu tadi ya? Berapa ramai? Okey. Ustaz ada jadi Ustaz. Apa dia? Nanti dulu, doa dulu. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala syafi'il anbiya wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Kita sambung 9.30. Kelas akhir. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.